selamat sejahtera kepada pensyarah serta dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk pemikiran lateral bagi kursus LMCR 2232 Pemikiran Reka Cipta. Pemikiran lateral merupakan satu cara berfikir secara kreatif dan di luar kebiasaan untuk menghasilkan idea serta penyelesaian yang lebih inovatif. Sepanjang pembentangan ini, kami akan menerangkan tentang konsep kepentingan, prinsip dan ciri-ciri pemikiran lateral. Sebelum memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama, saya diri sendiri, saya Sivaraj Anlagiraman, dan seterusnya Hem Sundar Wijayan, seterusnya Abidami Selapermal dan juga Durga Tamil Selvan. Pemikiran lateral merupakan cara berfikir secara kreatif di luar kebiasaan. Konsep ini diperkenalkan oleh Edward de Bono dan berbeza dengan pemikiran tradisional yang lebih tertumpu kepada logik dan langkah yang tersusun. Pemikiran lateral mengalahkan individu menggunakan imajinasi, kreativiti dan idea baharu untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Pendekatan ini membantu seseorang menghasilkan penyelesaian yang lebih unik dan inovatif. Pemikiran lateral sangat penting dalam pelbagai aspek kehidupan. Dalam bidang pendidikan, ia membantu pelajar memahami sesuatu topik daripada pelbagai sudut pandang serta meningkatkan pemikiran kreatif dan kritis. Dan juga dalam dunia pekerjaan pula, pemikiran lateral membantu meningkatkan inovasi dan produktiviti di samping menambah nilai kepada produk dan perkhidmatan. Selain itu, dalam kehidupan harian, pemikiran lateral membantu individu membuat keputusan yang lebih bijak dan kreatif apabila berhadapan dengan cabaran. Bagi prinsip pemikiran lateral pula, terdapat beberapa prinsip utama dalam pemikiran lateral. Antaranya ialah menggunakan perspektif yang berbeza dalam melihat sesuatu masalah. Selain itu, individu juga perlu berani memecahkan corak pemikiran biasa dan tidak hanya bergantung kepada pengalaman lalu. Pemikiran lateral juga melibatkan keupayaan menghubungkan idea yang tidak berkaitan untuk menghasilkan idea baru. Di samping itu, seseorang perlu bersikap terbuka terhadap idea baru dan fleksibel dalam berfikir serta bertindak. Ciri-ciri pemikiran lateral adalah antara ciri-ciri individu yang mengamalkan pemikiran lateral ialah kreatif dan inovatif dalam menghasilkan idea. Mereka juga berani mencuba pendekatan baharu walaupun berisiko. Selain itu, mereka juga tidak terikat kepada sesuatu penyelesaian sahaja dan mampu melihat sesuatu masalah daripada pelbagai sudut. Ia individu yang mempunyai pemikiran lateral juga sentiasa mencari alternatif yang lebih efektif untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Seterusnya, teknik-teknik pemikiran lateral. Terdapat beberapa teknik yang boleh digunakan untuk mengaplikasikan pemikiran lateral. Teknik provokasi melibatkan penggunaan pernyataan yang mencabar pemikiran biasa. Contohnya, apa akan berlaku jika manusia tidak perlu tidur? Teknik cabaran mempertikaikan cara tradisional dalam melakukan sesuatu seperti mengapa kedai perlu mempunyai kaunter pembayaran, yang boleh membawa kepada idea seperti self-checkout. Konsep alternatif pula mencari cara lain untuk mencapai matlamat yang sama. Contohnya, ilmu boleh disampaikan melalui video, podcast atau aplikasi digital. Pemikiran secara rawa menggunakan perkataan atau elemen rawa untuk mencetuskan idea baru seperti perkataan hutan yang memberi inspirasi kepada reka bentuk bandar hijau. Hari sekali, teknik inversi melihat masalah dari sudut bertentangan atau kesan sebaliknya. Contohnya, pelanggan membayar selepas menggunakan produk, bukan sebelum. Yang keempat, proses penggunaan pemikiran lateral. Penggunaan pemikiran lateral melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, masalah atau cabaran yang ingin diselesaikan perlu dikenal pasti untuk memastikan fokus pemikiran jelas. Kedua, pilih teknik pemikiran lateral yang sesuai seperti provokasi, cabaran, pemikiran rawa, inversi atau konsep alternatif bagi menghasilkan idea baru.
Ketiga idea yang dihasilkan perlu dinilai dan diperhalusi untuk memastikan keberkesahannya serta menyesuaikan dengan keadaan sebenar. Akhir sekali, idea tersebut diuji dan disesuaikan mengikut situasi sebenar dan menambahbaikan dilakukan jika diperlukan bagi memastikan penyelesaian yang optimum. Pemikiran lateral ialah cara berfikir yang tidak berterikat kepada kaedah biasa atau tradisional. Ia lebih kepada mencari jalan penyelesaian yang kreatif dan luar daripada kebiasaan. Dalam dunia moden yang cepat berubah, pemikiran ini sangat penting untuk membantu kita menghasilkan idea baru dan lebih berkesan. Aplikasi dalam bidang utama. Dalam perniagaan, pemikiran lateral membantu lahirkan model seperti e-dagang dan aplikasi Grab yang memudahkan pengguna. Dalam pendidikan pula, ia digunakan melalui pembelajaran berasaskan masalah supaya pelajar lebih kreatif. Sementara dalam teknologi, ia melahirkan inovasi seperti telefon pintar, kecerdasan buatan dan kenderaan elektrik. Aplikasi dalam sosial dan kesihatan. Dalam bidang kesihatan, pemikiran lateral membantu mewujudkan teleperubatan dan sistem rawatan moden yang lebih efisien. Dalam bidang sosial pula, ia digunakan untuk menyelesaikan isu seperti kemiskinan dan pengangguran melalui keusahawanan sosial dan ekonomi gig. Ia juga menyokong pembangunan dan pintar dalam lestari. Kajian kes yang kita ambil adalah Grab. Grab ialah contoh pemikiran lateral dalam bidang pengangkutan. Ia mengubah sistem taksi tradisional kepada aplikasi e-hailing yang lebih moden dan mudah digunakan. Pengguna hanya perlu menempa melalui telefon pintar tanpa perlu menunggu lama di jalan. Sistem GPS juga memudahkan perjalanan menjadi lebih cepat dan tepat. Selain itu, harga tambang lebih telus kerana boleh dilihat sebelum perjalanan bermula. Grab juga membuka peluang pekerjaan kepada ramai orang sebagai pemandu sekaligus membantu menjana pendapatan pentambahan. Pemikiran lateral merupakan satu pendekatan yang penting dalam meningkatkan kreativiti dan inovasi. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh individu dan organisasi. Hal ini kerana pemikiran lateral memerlukan perubahan dari segi cara berfikir, sikap dan juga budaya kerja yang telah lama diamalkan. Antara cabaran utama ialah kesukaran untuk mengubah mindset konvensional. Kebanyakan individu sudah terbiasa dengan pemikiran linear yang lebih logik dan tersusun. Walaupun penting, pemikiran ini boleh mengehatkan kreativiti dan menyebabkan individu sukar keluar dari zon selesa. Selain itu, perubahan mindset bukanlah sesuatu yang berlaku dengan cepat. Ia memerlukan masa, kesedaran diri dan kesediaan untuk menghadapi ketidakpastian. Ramai individu lebih selesa kembali kepada cara lama yang dianggap lebih selamat. Seterusnya, kurangnya kesediaan untuk menerima idea baharu juga menjadi halangan. Idea daripada pemikiran lateral sering dianggap tidak praktikal atau berisiko tinggi. Sikap ini biasanya berpunca daripada ketakutan terhadap kegagalan dan persepsi orang lain. Dalam organisasi pula, budaya kerja yang terlalu rigid dan berhierarki menyebabkan pekerja kurang berani untuk menyuarakan idea. Akibatnya, banyak idea kreatif tidak dapat dikedengarkan. Selain itu, kekangan masa turut menjadi cabaran utama. Dalam persekitaran kerja yang sibuk, individu lebih cenderung memilih penyelesaian yang cepat berbanding meluangkan masa untuk berfikir secara kreatif. Tambahan pula, kurangnya latihan dan pendedahan menyebabkan individu tidak tahu cara untuk mengaplikasikan pemikiran lateral. Tanpa bimbingan yang betul, kemahiran ini sukar untuk dikembangkan. Faktor persekitaran juga memainkan peranan penting. Persekitaran yang tidak menyokong kreativiti, seperti terlalu formal dan tidak fleksibel, boleh menghalang individu daripada mencuba idea baharu. Akhir sekali, kekurangan keyakinan diri turut menjadi halangan. Individu yang kurang yakin cenderung untuk meragui idea sendiri dan takut untuk berkongsi pandangan. Secara keseluruhannya, pelaksanaan pemikiran lateral memerlukan usaha yang berterusan.
Pelbagai cabaran seperti mindset, budaya kekangan masa dan keyakinan diri perlu ditangani dengan bijak. Dengan sokongan yang mencukupi dan persekitaran yang positif, pemikiran lateral dapat diamalkan dengan lebih berkesan dan membantu meningkatkan inovasi dalam pelbagai bidang. Sebagai penutup pembentangan saya, pemikiran lateral merupakan pendekatan penting untuk meningkatkan kreativiti dan inovasi. Ia membantu kita keluar daripada pemikiran konvensional serta menghasilkan idea baharu yang lebih unik dan relevan. Selain itu, pemikiran lateral membolehkan kita melihat masalah dari pelbagai perspektif dan bukan sahaja menyelesaikan masalah tetapi juga mencipta peluang baharu. Dalam dunia moden yang semakin kompleks dan dinamik, kemahiran ini sangat penting. Pemikiran lateral juga membentuk individu yang lebih fleksibel, terbuka dan berani mengambil risiko. Oleh itu, kemahiran ini perlu dipupuk dalam kalangan pelajar, pekerja dan organisasi agar dapat meningkatkan daya saing serta menyumbang kepada pembangunan.